InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Malam ni kita berada di muka surat berapa Nubli? Surat 397 ya. 397 insya-Allah. Efi, waalaikumsalam. Jeff, waalaikumsalam. Fairul, Fairuzan, Fairulizan. Oh, Fairulizan. Oh, betul baca malam ni. Fairulizan. Orian, insya-Allah. Syah Alam, Ahmad Nubli, Asyahidi, Hakim Zulkifli, Ahmad Nubli. 397 ya. Hadis ke 360 1360. Okey. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majada. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha summa addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, malam ni kita berada di muka surat 1003, hadis yang ke 1360 kurungan 7. Doa, waktu doa diterima pada hari Jumaat. Masih dalam bab, iaitu bab mengenai solat Jumaat lagi lah. Iaitu bab-bab waktu-waktu yang diterima pada hari Jumaat. Doa-doa yang diterima pada hari Jumaat. Al-Fakir Cerasi. Al-Fakir Cerasi lama tak nampak. Ni mesti siapa Al-Fakir Cerasi ni? Al-Fakir Cerasi ni Pakcik Roslin Okey. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, altamisu sa'ah allati turja fi yaumil jum'ah ba'da al-'asri ila ghaibubati syams. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah waktu yang dinanti-nantikan pada hari Jumaat selepas solat asar hingga terbenam matahari. Penerangan, Imam Ibnu Malik rahmatullah alaih menyatakan bahawa hadis ini menguatkan pendapat Sayyidina Abdullah bin Salam. Hadis ni yang ceritakan semalam tentang Abdullah bin Salam tadi, iaitu selepas sembahyang asar di akhir asar hari Jumaat tu.
Kalau kita kat madrasah, kalau asar hari Jumaat, kita berselawat telah. Jazallahu anna Muhammadan, kita berselawatlah pada hari asar. Jazallahu anna Muhammadan wa ahluhu sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat 80 kali pada hari Jumaat lah, untuk kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada pelajar, ada satu budak mana pula tak tahu, dalam YouTube dia kata hadis tu hadis mungkar jiddan. Tak apalah, selawat tu tak apa, selawat apa-apa pun tak kisah. Kita rasakan kita selawat. Ada budak-budak muda ni, dia belajar satu-satu je, lepas tu dia petunjuk hadis. Sambil baca hadis, satu orang kawan dia tunjuk kepada tanda alamat tu. Jazallahu anna Muhammadan wa ahluhu sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hadis tu mungkar jiddan. Orang tak tahu. Lepas tu ramai rakan-rakan seusaha tanya saya, Ustaz, macam mana tentang hadis ni? Ada budak-budak, saya kata tengoklah budak tu pun, budak beringuh lagi tu. Macam dia tu pandai segala-galanya dah nak beritahu orang. Macam kan? Kadang-kadang kita kena tengok. Tapi oleh kerana media masa, oleh kerana video, media masa, dan orang tak suka nak tengok benda-benda tu, orang tak akan sensitif. Mungkar jiddan, da'if, semua ni hadis-hadis yang orang sensitif. Mengaji taklah mana pun, tapi boleh bunyi macam tu. Jadi boleh bunyi macam tu. Lepas tu bunyi macam tu, lepas tu buat pun tak buat juga. Tapi itulah keadaan masyarakat. Jadi semua nak hadis sahih je. Lepas tu kata Jahid, adalah satu video tu dia tunjuk kepada saya. Ada kawan tunjuk tu, budak tu beringuh lagi je. Budak tu tak tahu ke mana lagi. Baca hadis ni, tunjuk dengan gambar begitu. Jadi semua orang terpengaruh lah. Sebab manusia terpengaruh dengan video-video, manusia terpengaruh dengan keadaan semasa. Dan media ni dia memainkan peranan lah untuk mempengaruhi seseorang lah. Apatah lagi benda-benda yang kurang selesa lah. Kalau benda-benda yang baik ni susah juga orang nak percaya. Orang macam kita punya pengajian kita, tak ramai sangat pun, tapi benda-benda yang simple, benda-benda yang semacam demikian tu. Okey. Kelebihan hari Jumaat. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qah فأقصروا علي من صلاتي فيه إن صلاتكم مفروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد عرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وبيهقي في دعوة الكبير. Sayyidina Aus bin Aus radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari yang paling afdal ialah hari Jumaat. Pada hari tersebut Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dan pada hari itu juga baginda Adam diwafatkan, dan padanya juga baginda Adam alaihissalam dibangkitkan. Dan padanya juga baginda akan dibangkitkan semula padanya pada hari berlakunya pekikan. Maka hendaklah kamu memperbanyakkan solat padanya. Sesungguhnya solat kamu akan dipamerkan kepadaku. Solat ini selawatlah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana solat kami akan dipamerkan kepada Tuhan sedangkan Tuhan sudah tiada? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
telah mengharamkan jasad para nabi ke atas bumi. Maknanya para nabi tak hancur, jasadnya tadi terpelihara sebagaimana jasad-jasad syuhada terpelihara sebagaimana jasad nabi-nabi. Nabi Adam, jasad nabi-nabi telah diharamkan. Allah Ta'ala telah mengharamkan jasad para nabi ke atas bumi. Kenyataan ini membawa maksud bahawa jasad para nabi tidak akan reput walaupun mereka berada di dalam bumi. Keadaan mereka di dalamnya sama seperti keadaan mereka di dunia, bahawa jasad mereka tidak reput. Hadis ini menunjukkan bahawa para sahabat hidup di dalam pusara mereka. Amal perbuatan ini khususnya bacaan selawat dan salam akan dibentangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya kiamat berlaku pada hari Jumaat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-yawmu maw'udu yawmul qiyamah wa yawmu mashhudu yawmul arafah wa syahidu yawmul jum'ah wa ma tali'atis syamsu wala غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقه عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يعيذ من شيء إلا أعاذه منه رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة وهو يضعف. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang dijanjikan iaitu adalah hari kiamat. Hari yang disaksikan ialah hari Arafah dan hari yang akan menjadi saksi ialah hari Jumaat. Tidak akan terbit matahari dan tidak akan terbenam matahari pada suatu hari yang lebih afdal daripada hari Jumaat. Terbit keluar matahari itu tidak ada di afdal selain dari dibandingkan dengan hari Jumaat. Padanya terdapat satu masa yang apabila mukmin memohon kebaikannya, pasti Allah akan menerimanya. Dan apabila dia meminta perlindungan daripada sesuatu, mesti Allah akan melindunginya daripada perkara tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi. Beliau berkata bahawa hadis ini adalah hadis gharib. Ianya tidak diketahui melainkan daripada hadis Musa bin Ubaidah dan dia adalah perawi da'if. Ketiga-tiga kalimah al-maw'ud, mashhud, syahid terdapat di dalam Al-Quran pada permulaan surah Al-Buruj. Hari yang dijanjikan, hari kiamat merupakan hari yang dijanjikan kerana pada hari itu orang beriman dijanjikannya akan memasuki syurga. Hari yang dijanjikan, yang mana Allah Ta'ala akan memasukkan syurga kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Selagi tak ada kiamat, maka syurga tidak akan dapat dimasukkan lagi. Orang-orang beriman tidak dapat masuk lagi ke dalam syurga. Asy-syahidu, hari yang disaksikan, maksudnya hari yang manusia terkumpul. Asy-syahidu, hari yang disaksikan, atau maksudnya al-syahid, maksudnya al-hadir. Syahid ni maksudnya qad syahida badran, qad syahida badran, dia menyaksikan Badar. Tidak, dia hadir pada peperangan Badar. Qad syahida badran. Jadi syahida tu dia bersaksi situ, tak terjemah dia hadir. Maknanya hari, maksud kenyataan ini ialah hari orang-orang dikehendaki menghadirkan diri mereka untuk menunaikan solat Jumaat. Hari untuk kita hadirkan diri. Asy-syahidu yaumul Jum'ah, hari yang mana kita kena hadirkan diri.
Asyahid tu hari yang disaksikan. Maksudnya di sini ialah syahid tu yang menghadirkan diri. Qad syahida badran. Syahida maksudnya kita tidak kita tak terjemah menyaksi, tetapi kita tak terjemah saksi, tapi kita terjemah hadir. Kita terjemah sembahyang Jumaat esok lah. Jadi Seri Petaling boleh dah sembahyang Jumaat. Dalam 1,500 orang boleh muat. Tuan-tuan datang awal, yang mana tak boleh nak Jumaat kawasan-kawasan dia tu, mari Seri Petaling. Apa salahnya? Masjid kita besar, dalam 1,500 orang boleh diisi untuk Jumaat lah, mengikut SOP tu. Kalau tak ikut SOP besar lagi lah. Begitu. Khair. Fasal yang ketiga. An Abi Lubabah bin Abdul Munziri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ah sayyidul ayyam wa a'zamuhuma indallah wa huwa a'zamu indallah min yawmi adha wa yawmil fitr wa fihi khamsu khilal خلق الله فيه آدم وأحبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل عبد فيها شيء إلا أعطاه ومن لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا عرض ولا رياح ولا حبال ولا بحر إلا هو مشفق من يوم الجمعة رواه ابن ماجه. Sayyidina Abu Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari Jumaat adalah penghulu segala hari di sisi Allah. Ianya adalah lebih agung di sisi Allah daripada hari raya Adha dan hari raya Fitr. Pada pendapat terdapat 5 perkara padanya, yakni pada hari Jumaat itu terdapat 5 perkara. Allah telah mencipta Adam padanya, iaitu pada hari Jumaat. Padanya juga Allah mengeluarkan baginda daripada syurga. Padanya juga baginda diwafatkan. Dan padanya satu masa yang keempat, apabila seorang hamba berdoa padanya, pasti ia akan dikurniakannya terhadap doa tadi. Kelima, selagi dia tidak meminta perkara yang haram, dan padanya juga akan berlaku hari kiamat. Yang kelima, tidak ada mana-mana malaikat yang hampir kepada Allah di langit, di bumi, di angin, di gunung ganang, di lautan, melainkan kesemuanya takut akan hari Jumaat. Kemungkinan kelebihan hari Jumaat dari sudut ianya lebih hari ibadat, dan keduanya ialah hari raya adalah hari kegembiraan. Dia dari sudut yang berbeza. Bukan ada tempat hari raya tu lebih berafdal lah daripada hari Jumaat. Tapi kalau kita tengok sesuatu sudut, i'tibarlah. Ada dalam riwayat ni dia kata hari Jumaat itu lebih afdal daripada 2 hari raya. Dari sudut mana? Kan sudutnya berbeza-beza. Sudutnya itu berbeza-beza. Jadi kalau satu sudut ibadatnya lah. Dan kita dah belajarkan. Kita dah belajar dahulu jilid pertama dahulu. Ni sampai jilid ke-5, ke-6 dah nak sampai. Jilid pertama dulu kan kita dah ajar. Yang mana dia kata ira'atut tariq. Imatah. Maknanya imatah. Mengangkat sesuatu yang menyakiti di jalanan. Mengangkat sesuatu yang disakiti di jalanan. Kalau kita tengok imatah tadi, imatatul adha anil tariq, dia katakan afdal zikir ialah la ilaha illallah, dan serendah-rendahnya ialah mengangkat imatatul adha anil tariq, mengangkat sesuatu di jalanan.
mengangkat sesuatu yang muzi. Imatatul tariq. Imatatul adha memberi makna muzi, iaitu mengangkat sesuatu yang menyakiti di jalanan. Itu yang paling lemah. Yang paling lemah kalau kita tengok sudut bahawa kalimah itu kalau tanpa iman tak dapat apa. Tapi kalau kita tengok iktibar dan sudut apa dia tu, khairun nas man yanfa'uhumun nas. Orang yang terbaik di kalangan manusia, anfa'uhum, orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau dari sudut kemanfaatan untuk orang lain, maka mengangkat sesuatu yang menyakiti tadi lebih baik daripada la ilaha illallah, lebih afdal daripada la ilallah. Kerana la ilaha illallah tadi hanya untuk dirinya sahaja, sedangkan imadah tadi adalah untuk kesemua orang. Jadi kalau sudut anfa'ahun nas, khairun nas anfa'ahun nas. Khairun nas, orang yang terbaik di kalangan manusia, ialah orang yang banyak memberi manfaat. Begitulah juga kita kata di sini hari Jumaat tadi dikatakan kenapa dia lebih baik daripada kedua hari raya dari sudut ibadat. Sedangkan hari raya itu dikatakan lebih baik kerana dari sudut kegembiraan. So dia panggil i'tibar. Kalau dalam masalah dia panggil item. Dia ada item yang berbeza. Dia ada item dia, sudut pandangan yang berbeza. Sebab tu dia ada sudut pandangan depan, sudut sisi kanan, sudut sisi kiri, sudut belakang, sudut atas. Bila kita architecture tu, lukis tu, dia ada depan, belakang, tepi, kanan, atas. Sudut bawah tak adalah, kecuali di India saja. Orang sambung bangunan ke atas, dia sambung bangunan ke bawah. Bangunan dah sedia ada, dia sambung bangunan ke bawah. Orang sambung bangunan atas, dia sambung architecture dia. Hebat tak hebat, boleh sambung bangunan ke bawah. Tak tahulah macam mana dia buat sambung bangunan ke bawah. Tapi itulah yang kita lihat depan mata kita, dia sambung ke bawah. Orang lain sambung atas, dia sambung bawah. Architecture dia tak tahu pandai macam mana. Jadi maksudnya begitu. Jadi dari sudut ibadat tu, dari sudut ibadat, laulal i'tibarat, dia satu kaedah dalam mantik dipanggil laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Kalau tidak ada sudut pandangan, tidak ada sudut pandangan yang berbeza, maka terbatallah hikmah. Jadi kita lihat dari sudut tu. Jadi ulama jazakumullahu khairan ahsanul jazak, maka dia menjelaskan selalu kenapa kalau sudut afdal tadi atas dasar apa. Begitu. Jadi kita telah sampai mana? Hari Jumaat tadi ialah hari kegembiraan, hari ibadat, dan kedua hari raya ialah hari kegembiraan. Rawahu Ahmad an Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu anna rajulan min ansari ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala akhbirna an yawm al-jum'ah maza fihi min al-khair qala fihi khamsu khilal wa saqa ila akhir al-hadis. Imam Ahmad rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki Ansar telah datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, beritahukanlah kepada kami tentang hari Jumaat, apakah kebaikan yang terdapat padanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda,
padanya terdapat 5 perkara dan beliau menyebut hingga akhir hadis sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah di atas. Mengapa hari Jumaat mengapakah dipanggil hari Jumaat? Kenapa hari itu dipanggil hari Jumaat? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ayyi shay'in summiya yaumal Jum'ah? Qala li anna fiha tubi'at dinahu abika Adam wa fiha su'qatu wal ba'satu wa fiha batshatu wa fi akhir salasi sa'ah minha sa'atan man da'a Allah fiha istujiba lahu, rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah ditanya apakah sebab hari Jumaat dinamakan dengan nama itu. Hari Jumaat, kenapa dipanggil hari Jumaat? Baginda SAW bersabda, kerana padanya terdapat kerana Ahad hari pertama, Isnin hari kedua, Selasa hari ketiga, Arba'ah Yaumil Rabi' hari keempat, Rabi' hari keempat, Khamis hari kelima. Jadi keenam patutnya Sadis lah, Yaumil Sadis, Yaumil Sabt. Yaumil Sabt maknanya hari keenam. Hari keenam patutnya Yaumil Sadis, tapi dipanggil Yaumil Jum'ah. Yaumil Sabt, Yaumil Sab'ah, Sabtu Sab'ah lah, lebih kurang. Sabtu hari Sabt, Yaumil Sabtu, Yaumil Sab'ah hari ke-8, hari ke-7 lah, hari ke-7. Jadi hari ke-6 tu dipanggil Yaumil Jum'ah. Kenapa? Padanya juga kerana apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerana padanya tanah dicipta bapamu. Maknanya tanah tu diambil untuk mencipta. Padanya tanah ciptaan bapamu. Maksudnya tanah diambil untuk mencipta Nabi Adam. Dihimpunkan. Kadang-kadang kan dia jawab tu jawab balarah sikit. Kadang-kadang ada orang tu dia nak jawapan yang tepat, jitu. Kadang-kadang bahasa Arab ni dia memang jami' dan mani'. Dia jami' dan mani'. Jami' iaitu sempurna, menghimpunkan ke semua yang dikehendaki. Mani' menolak dan membuang semua perkara yang tidak dikehendaki. Jawami'il kalam. Kita belajarkan Jawami'il kalam. Perkataan Nabi itu Jawami'il kalam, Jawami'il kalimah, Jawami'il kilam, Jawami'il kilam, Jawami'il kalimah. Al-kalimat ataupun kalimah, kalimah. Jawami'il kalim, Jawami'il kalimah, kalimi, kalim. Kalim itu juga jamak pada perkataan kalam, kalimun. Kalimun jamak juga pada perkataan kalam, dan juga kalimat juga jamak pada perkataan kalam. Jawami'. Jadi perkataan Nabi tadi tepat, pendek dan padat, dan perlu ada huraian yang besar, huraian yang tinggi. Begitu. Jadi Nabi cakap kerana padanya tanah ciptaan bapamu. Dikatakan fiha tubi'at tinahu abika. Kerana padanya tadi diciptanya tanah untuk bapa kamu Adam. Jadi tanah tadi diambil untuk mencipta Nabi Adam, dan dicipta juga pada hari Jumaat. Dan padanya berlaku pekekan dan kedahsyatan. Pekik memekik tu hari kiamat lah. Padanya jugalah berlakunya kehancuran, hari pekik mekik. Dan padanya 3 waktu akhirnya. Dan padanya 3 waktu akhirnya adalah waktu yang apabila seorang itu berdoa kepada Allah, pasti akan diterima doanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pekikan, yakni tiupan sangkakala yang pertama yang mematikan seluruh ahli dunia.
kebangkitan tiupan sangkakala yang kedua yang menghidupkan dan membangkitkannya segala jasad yang telah hancur tadi. Hendaklah memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah pada hari Jumaat. Banyakkan selawat ni, janganlah sikit-sikit adih jiddan, adih apa tu? Adih mungkar jiddan. Anda dia. Okey. Allah memperbanyakkan selawat. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam aqsiru salata alayya yawm al-jum'ah fa innahu mashhudun tashhaduhu al-malaikah wa inna ahadan lam yusalli alayya illa uridat alayya salatuhu hatta يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حتى يرزق فنبي الله حتى يرزق رواه أحمد. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat sesungguhnya disaksikan, maknanya dihadirkan, maknanya sesungguhnya ia disaksikan, maknanya ia dihadirkan, para malaikat akan menyaksikannya. Maksudnya hari yang masyhud, hari yang dihadirkan, tashhaduhul malaikah, hari yang dihadirkan, sesungguhnya ianya disaksikan, iaitu disaksi ni kita terjemah dihadirkan. Disaksi ni kita tak nak terjemah masyhud, kita terjemah dihadirkan. Para malaikat akan menghadirkannya, mengambil hadirinya. Sesungguhnya selawat salah seorang daripada kamu akan dipamerkan kepadaku sehingga dia selesai daripada selawatnya. Para rawi berkata, aku bertanya, adakah ianya juga dipamerkan selepas Tuhan wafat? Adakah dia dihadirkan di hadapan Tuhan? Dihadirkan, dipamerkan, dihadirkan selawat ini kepada Tuhan. Sahabat bertanya kepada Nabi. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan jasad para nabi daripada dihancurkan oleh bumi, dan Nabi Allah adalah hidup dan dikurniakan rezeki di dalam kuburnya masing-masing. Hari Jumaat, hari yang sangat istimewa. Oleh itu, cara selawat dibentangkan kepada Rasulullah pada hari kiamat juga cara yang istimewa. Pada hari Nabi hidup, para Nabi hidup dan diberi rezeki di dalam pusara mereka. Rezeki macam mana, itu Allah sahaja yang tak tahu. Okey, berita gembira untuk seorang yang meninggal pada hari Jumaat. Masya Allah, orang yang meninggal, berita gembira untuk hari Jumaat. Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, Wan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yamutu yawm al-jum'ah aw lailat al-jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa qala hadza haditsun gharibun wa laysa isnaduhu bilmuttasil. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari kiamat atau pada hari kiamat pula, pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat. Nanti kita malam Jumaat hari Jumaat esok malam Jumaat, maka Allah akan memeliharanya daripada fitnah kubur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi. Beliau berkata,
bahawa hadis ini gharib dan sanadnya tidak muttasil. Fitrah ni sanad tak muttasil. Tak apa, sanad tak muttasil, tapi banyak lagi kan riwayat-riwayat yang lain dibandingkan dengan sanad ni memang tak muttasil pun. Tapi hadis yang dibawa sebelum ni dah muttasil. Jadi hadis ni sebagai ta'yid lah, nak menguatkan pada sesuatu yang sedia sudah ada. Jadi bukan maksudnya kalau hadis dhaif itu tak boleh pakai. Kenapa ulama-ulama ni bawa hadis-hadis dhaif dalam kitab mereka? Sebenarnya hadis tu saya dah beritahu sebagai muqarin dalam penerangan tentang hadis dhaif dahulu. Mungkin tuan-tuan dah tengok persoalan yang ditanyakan oleh budak ini. Mana perkara tu saya buat di UIA punya, tapi UIA bukan UIA sinilah, UIA Pahang Kuantan tadi. UIA di sana, dan pelajar-pelajar sedang bertanya itulah, kenapa berlakunya demikian. Apa yang ditanya tadi? Lupa dah saya pula. Tanya tentang hadis tadilah. Tentang hadis apa? Tentang hadis apa ya? Tentang hadis dhaif itulah. Fitnah kubur ialah soalan munkar dan nakir atau azab kubur. Al-Hakim Al-Tirmizi, Imam Hakim Al-Tirmizi menyatakan bahawa pada hari Jumaat tidak dinyalakan neraka Jahannam, dikunci pintu-pintunya. Apabila Allah mengambil nyawa hamba-Nya pada hari Jumaat, maka ini adalah petunjuk kepada kebahagiaan dan baik sesudahnya. Iaitu nombor 1 yang daripada kata-kata Al-Hakim At-Tirmizi. Imam Hakim Tirmizi lah. Imam Tirmizi ni kita panggil dia Al-Hakim Tirmizi. Hakim ni enggak orang ingat hadis 300,000. Al-Hakim ni orang ingat hadis 300,000. Al-Hafiz kan muhaddisin, alama muhaddisin. Betul-betul kita panggil dia Hafiz. Hafiz tu Hafiz Ibnu Hajar. Hafiz Ibnu Hajar tu 100,000 hadis. 100,000 hadis. Ingat, kalau Hakim ni 300,000 hadis. Hujjah tu 500,000. 500,000. Hujjatullah 500,000. Imam Ghazali rahmatullah dipanggil Hujjatullah. Hujjah Imam Ghazali sebab dia ingat hadis 500,000. Tak sikit 500,000. Dia main 100,000 je. Al-Hakim Tirmizi menyatakan pada hari kiamat tidak dinyatakan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Iyas bin Bukair radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, pada malam Jumaat, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan roh Tuan Guru Ni Abdul Aziz bersama dengan mereka-mereka dan di darjat yang tertinggi, dengan orang-orang yang mempunyai darjat-darjat yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Kita kena doa. Allahu Akbar kabir. Okey. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mati pada hari Jumaat maka akan ditulis untuknya pahala mati syahid. Antara sahabat Badar. Yang kedua ni Sayyidina Iyas bin Bukair
radhiyallahu anhu di antara sahabat Badar. Sahabat Badar ni orang yang hebat lah. Sahabat Badar ni Allah Ta'ala kata untuk orang-orang Badar ni la'allallahu fi ahli al-badar, la'allallahu fi ahli al-badar. Engkau tak tahu ke apabila Hatib ibnu Balta'ah yang telah menceritakan akan kedatangan, dia telah menghantar surat yang dalam surat tadi nak menceritakan bahawa Nabi SAW akan tiba di Mekah. Dan Nabi perintah Sayyidina Ali, Sayyidina Miqdad untuk menahan seorang wanita yang membawa surat tadi kepada ahli Mekah. Tujuan dia niat baik, supaya orang Mekah tadi, keluarga dia menjaga harta benda dia kat Mekah, sebab dia dah berhijrah. Hatib ibnu Abi Balta'ah ni dia telah berhijrah. Cuma dia kata jagalah tanah saya ke, jagalah barang saya. Jadi bila jaga tu untuk apa? Dia adalah satu, mesti orang tanya jaga untuk apa? Tak ada, jaga je lah. Jaga mesti dah, selama ni pun dia tengah jaga dah, kenapa kena jaga pula? Jadi akan pertanyaan soalan itu, bila pertanyaan soalan itu timbul, maka akan terjawab lah. Nabi nak datang ni kat Mekah ni, Nabi nak serang Mekah ni. So berita tu nak dibawa, nak disampaikan kepada, bukan niat untuk memberitahu bahawa kedatangan Nabi untuk menyerang Mekah. Tak. Tapi di sebalik tu akan tahulah perkara ini kepada orang Quraisy. Maka Nabi, dan dia telah tulis sepucuk surat yang dihantar melalui seorang wanita. Dan Sayyidina Ali dan Miqdad diperintahkan oleh Nabi untuk menahan wanita tadi. Surat diletak di dalam sanggul rambutnya. Maka dia kata, saya tak ada apa. Sayyidina Ali kata, kalau kamu tak nak keluarkan surat itu, kami akan geladah kamu dalam diri kamu. So dikeluarkan melalui sanggul dia dan surat tadi. Surat itu baca daripada Hatib lah, Hatib ibnu Abi Balta'ah, dan telah disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi telah panggil Hatib. Nabi kata, Hatib, apa hal ni? Sayyidina Umar marah selalu. Haza munafik, ni orang munafik ni Rasulullah. Izrib unuqah, pancung kepala dia. Tak boleh simpan orang macam ni. Umar kan dia semangat. Semua dia semangat. Izrib unuqah, haza munafik. Nabi kata, ya Umar, la'allallahu fi ahli al-badar, la'allallahu fi ahli al-badar. Umar, engkau tak tahu ke apakah muamalah Allah pada ahlul badar? Allah kata, apa muamalah Allah? Allah Ta'ala kata, semua ahli badar tadi Allah ampun. I'malu ma syi'tum, buatlah kamu apa saja. Qad ghafarallahu lakum, qad ghafarallahu lahu. I'malu ma syi'tum, kamu buat apa pun, qad ghafarallahu lahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bermuamalah dengan ahlu badar. Nabi kata apa? Qad syahida badran. Umar, qad syahida. Memberi makna syahid. Syahid di situ maknanya hadir. Lepas tu, lepas tadi, qad syahida badran, dia ni menghadiri peperangan Badar. La'allallahu fi ahli al-badar. Apakah kau tahu apakah muamalah special Allah Ta'ala dengan ahli Badar? Maghfuran lakum, Allah Ta'ala telah memberi keampunan kepada mereka. Allah Ta'ala memberi keampunan pada mereka. Allah Ta'ala beri keampunan pada mereka. Sebab ahli Badar ni special lah. Saya Umar nak marah, tapi ahli Badar. Dan Nabi kata, okey, lepaskan Hatib. So dia mengaku dan lepaskanlah dia. So Allah dah beritahu, la'allallahu fi ahli al-badar. Kau tak tahu ke ahli Badar ni siapa? Allah Ta'ala akan ampun dosanya yang terdahulu dan terkemudian.
special 300 lebih je. Tapi masyhur riwayatnya 313 lah. Ada dalam riwayat 315, ada di riwayat 318, 300 belasan lah. Begitu. Untuk riwayat-riwayat ada perbezaan sedikit lah. Allah Ta'ala memberi keampunan kepada ahli Badar. Special Badar. Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib ibnu Abi Balta'ah. Tapi tak semestinya ahli Badar tu dia menggugurkan kesilapan. Dia menggugurkan kesilapan. Tapi itu sebagai kehendak Allah Ta'ala. Tadi kalau dia buat kesilapan, dia menggugurkan kesilapan. Tidak. Pada Mistah, ada Mistah juga ahli Badar, tapi dia terlibat di dalam fitnah Aisyah. Dia terlibat bersama orang munafik dalam fitnah Aisyah. Maka beliau telah dikenakan hadir qazaf. Hadir qazaf apa dia? Iaitu atas dasar fitnah lah 80 rotan. Dikenakan 80 rotan kepada siapa? Hadrat Mistah radhiyallahu anhu, kerana dia bersama dengan fitnah tadi, bersama dengan orang-orang munafik, 3 orang daripada orang beriman. So benda ni kita dah baca dah saya rasanya. Nanti dalam bab tu pun akan datang, dalam kitab seterusnya akan datang, iaitu Hadrat Hamnah binti Jahas, seorang lelaki, dan Hadrat Hasan bin Sabit. Itu juga Hasan bin Sabit. Hadrat Hasan bin Sabit. Ini dia satu orang lagi. Siapa dia tu? Hadrat Sabit tu, yang penulis wahyu tu, Zaid bin Sabit. Abang kepada Zaid bin Sabit, Hasan bin Sabit. Dan juga satu orang lagi, itulah, iaitu Hadrat Mistah radhiyallahu anhu. 3 ni, dan Mistah tu adalah ahli Badar. Allahu Akbar. Tapi dia kena hadir qazaf lah, 80 rotan lah, kesilapan berlaku. Khas tak apa. Jadi hari Jumaat ialah hari raya bagi umat Islam. Hari Jumaat ialah hari raya bagi umat Islam. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Sabit penyair ya, Hasan bin Sabit penyair. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ اليوم أكملت لكم دينكم الآية وعنده يهودية قال لو نزلت هذه الآية علينا لا اتخذناها عيدا. قال ابن عباس وإنها نزلت في يوم العيدين في يوم الجمعة ويوم العرفة. Rawahu Tirmizi wa qala hadza hadisun hasanun gharibun. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari yang telah disempurnakan bagi kamu agama kamu. Sedangkan di sisinya terdapat seorang Yahudi. Lalu Yahudi berkata, jika ayat ini turun ke atas kami, pasti kami akan menjadi hari tersebut sebagai hari raya. Al-yawma akmaltu lakum. Orang Yahudi pun ada, sambil duk riwayat hadis ni, Abdul Abbas membaca ayat ni. Orang Yahudi kata, oh, kalau kami tahulah, kami buat hari raya hari tu. Dia kata, apa dia? Sayyidina Abbas berkata, sesungguhnya ia diturunkan pada 2 hari raya, iaitu hari Jumaat dan hari Arafah. Hari Arafah kan, esok nak raya dah tu. Dan hari Jumaat, masa tu wukuf hari Jumaat. Wukuf hari Jumaat apa dia? Haji Akbar. Haji Akbar. Jalur hari Jumaat ni Haji Akbar lah. Dan beliau menyatakan bahawa hadis ini ialah hadis hasan gharib. Hadis ini hasan. Kita pergi 2018 dulu, Sami, Haji Mi, 2018 kita pergi Mekah tu kan. Kita Yaumil Arafah, kita hari Jumaat ke hari Khamis Mi, Sami? Hari Jumaat ke hari Khamis? Yaumil Arafah kita. Yaumil Arafah kita hari Jumaat ke Khamis, Sami kan? Ya, khutbah Jumaat.
khutbah Arafah. Tak perasan khutbah Jumaat, khutbah Arafah hari Khamis ke hari Jumaat, tak ingat lah. Okey, tak apalah. Apa-apa pun. Imam Tibi rahmatullah alaih mengatakan bahawa maksud ayat tersebut atau maksudnya ialah aku telah menyempurnakan untuk kamu apa yang kamu berhajat kepadanya daripada pengetahuan perkara-perkara yang halal, haram, kaedah-kaedah dalam qiyas dan usul ijtihad. Ajib Imam Tibi dia tengok panjang. Dia kata apa? Mengatakan aku menyatakan bermaksud ayat tersebut al-yawma akmaltu lakum dinakum, yakni aku telah sempurnakan, kalau kita terjemah umum tu, agama kamu. So dalam agama kamu maksudnya apa? Maksudnya agama tu kan berasas kepada beberapa perkara, 4 perkara, iaitu Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kaedah qiyas dan ijtihad, iaitu ijma' tentang perkara yang halal, perkara yang haram, dan kaedah-kaedah dalam qiyas dan usul ijtihad. Dalam 4 tu maksudnya kesempurnaan agama tadi. So agama tu sempurna dengan sebab apa? Dengan sebab halal dan haram yang kita tahu melalui Quran dan hadis. Tapi bukan setakat Quran dan hadis, tetapi perkara-perkara, kaedah-kaedah dalam qiyas, dan satu lagi kaedah dalam ijtihad. Ijma' lah. Ijma' ni atas ijtihad ulama', maka diijma'kan. Atas ijtihad tadi kita ijma'kan perkara tadi, iaitu ijma' ulama' dan kaedah qiyas. Tapi kalau dalam mantik dia panggil tamsil. Dalam mantik dia panggil tamsil qiyas itu. Qiyas lain pula dalam mantik. Mantik ada 3 qiyas. Qiyas, istiqra' dan tamsil. Dalam usul fiqh dia panggil tamsil itu qiyas. Dia ada beza sikit-sikit lah. Jadi kalau orang mengaji mantik, dia boleh faham. Okey, diturunkan pada hari raya. Sayyidina Ibnu Abbas terlebih dahulu berlebih pada memberi jawapan. Sayyidina Ibnu Abbas berlebih pada memberi jawapan, seolah-olah berkata, kami tidak menjadikan hari raya, bahkan 2 hari raya. Dia kata kau ni berlebih pada, mana berlebih-lebih sikit jawab dia. Engkau ni kata, Yahudi kata, kalau hari tu kami jadi hari raya lah, hari Arafah tu. Hari Arafah tu hari raya lah apabila ayat ni turun. Dia kata, kamu kata hari raya. Bukan hari raya, 2 kali raya. Maksud nak beritahu berlebih pada, lebih lagi daripada pada tu. Pada hari Arafah, hari Jumaat, Sayyidina Ibnu Abbas mendahulukan hari Jumaat ke atas hari Arafah, sama ada kerana hari Jumaat lebih afdal atau kerana beribadat hari Jumaat umum bagi seluruh orang Islam. Berbeza dengan ibadat di Arafah hanya pada hari Arafah sahaja. Keberittifaqi hari Arafah tu bersama dengan hari Jumaat. Jadi hari Arafah tu sebab orang lakukan tawaf, orang melakukan wukuf saja, hanya khusus. Tapi hari Jumaat ni khusus untuk beribadat kepada semua orang. Doa untuk sampai ke bulan Ramadan. Doa ni supaya kita sampai ke bulan Ramadan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, esok kita nak masuk 1 Sya'ban dah. 1 Sya'ban, 1 Rajab dah. Esok 1 Rajab. Malam ni 1 Rajab. Malam 1 Rajab dah. 1 Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan lagi Syawal. 3 bulan lagi Syawal. Boleh balik tak boleh balik kampung tahun ni tak tahulah. Boleh balik tak boleh balik, tapi kita tetap berramadan dan bersyawal. Esok kita 1 Rajab. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala Rajab, esok nak masuk Rajab. Hadis kita ittifaqi.
Bukan secara kebetulan tau. Ittifaqi. Ittifaqi ni sepakat. Sepakat. Hadis esok Rejab, malam ni kita ngaji bab hadis Rejab. Ittifaqi. Sepakat. Bukan kebetulan. Betulan lah. Esok 1 Rajab, malam ni ngaji hadis bab Rajab. Tak. Ittifaqi. إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان يا الله وشعبان وبلغنا رمضان قال كان يقول ليلة الجمعة ليلة الأعز يوم الجمعة يوم الجمعة يوم أذهر Rawahu Baihaqi fi Da'watil Kabir. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila tiba bulan Rejab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca doa ini. Allahumma barik lana fi Rajabin, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bagi kami bulan Rajab dan Sya'ban, maka sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Perawi berkata, baginda juga berdoa, malam Jumaat adalah malam yang berkemelapan dan hari Jumaat adalah hari yang bercahaya, berkegelapan dengan lampu. Maksud sampaikan ke bulan Ramadan ialah kurniakanlah kepada kami saadah, kebahagiaan untuk mendapat kebaikan bulan Ramadan. Kami dapat berpuasa pada siangnya dan berterawih pada malamnya. InsyaAllah kita nak terawih pula dah. Penulis tu siapa? Oh, saya lah. Penulis berkata, sewaktu doa ini belum banyak lagi dibaca di Malaysia, di masjid-masjid dan di surau. Tak banyak lagi orang baca masjid-masjid, surau-surau. Tak banyak lagi. Tak banyak lagi. Tak banyak. Tahun 92 rasanya. 92 tak. First time balik daripada Pakistan bercuti 94. So 94 balik juga kali kedua. 96 balik juga kali ketiga. Lepas tu 3 kali balik lah. 10 tahun tu 3 kali balik. So balik 92 tak lagi 92 saya jumpa dengan Ustaz Fadli. Masa tu Ustaz Fadli dah habis. 96 saya ingat 96. 96 Datuk Manan tak ada. Lama dah Datuk Manan kita tak ada dalam majlis kita. So saya jumpa dengan Datuk Manan ni. Datuk Manan, salam kat Datuk Manan. Datuk Manan tak ikuti dah program kita. Dulu selalu Datuk Manan ikuti program kita. Tak apa, nanti saya bagi tahu. Dan siapa yang kenal Datuk Manan, suruh salam kat dia. Saya pun lama tak hubungi Datuk Manan. Orang ni sebelum tu jumpa dia kat sebelum tahun lepas tu, masa PKP yang kita boleh PKP tu. So saya ada dah buat ceramah kat dekat dengan Kuantan, jumpa dengan Datuk Manan. Masa tu dia keluar 40 hari. So sekarang lama dah Datuk Manan tak ada dalam majlis kita. Mungkin tak sempat kali kot Datuk Manan. Masa tu Datuk Manan dia baik dengan Ustaz Fadli. Dialah yang ikram Ustaz Fadli untuk ke mana-mana. Masa tu Haji Manan lagi, dia tak boleh datuk lagi. Tahun 96. Saya tak ingat lah. Dia orang Bank Islam punya lah Datuk Manan ni. Pegawai Bank Islam. Khair, Datuk Manan bawa tu. Datuk Manan ni kawan kepada Ustaz Azmi. Ustaz Azmi ni kawan saya yang belajar sekali lah. Tapi dia belajar di Karachi. Tapi dia satu batch dengan saya lah. Datuk Manan, saya kenal lama dengan Datuk Manan. 96 lah saya kenal Datuk Manan. Tapi lama Datuk Manan tak ada dalam majlis kita. Kena ingatkan balik. Nanti siapa-siapa yang ingat Datuk Manan, mungkin tahu salam pada dia. Dan saya pun akan hubungi juga dia. Kan? Tak apa. Di majlis-majlis, penulis berkata, sewaktu doa ini belum lagi banyak dibaca di Malaysia. Tak banyak, 96 orang tak banyak lagi baca doa ni. Di masjid-masjid dan surau. Daku mendengar kawanku Syekh Fadli Al-Yamani. Syekh Fadli Al-Yamani telah membaca doa ini begitu kerap sekali. Masa tu kan kita pergi dah dalam Sya'ban dah tu. Saya balik cuti 96 tu kita balik.
kita balik bercuti, kita keluar 40 hari. Sebelum keluar 40 hari tu, sebelum Ramadan lagi kita keluar, so kita kena ikut ikram. Ustaz Fadli mengajar di masa tu Ustaz Fadli tak masyhur lagi, tapi dia duduk mengajar banyak dah lah, tak hebat lagi lah, tak masuk IKIM lagi apa semua tu. Ustaz Fadli dia duduk mengajar di Seremban masa tu, Datuk Manan yang bawa dia. So saya kena ikram dia, pergi dengan jemaah ni dengan Ustaz Fadli mengajar. Masa kami dalam 40 hari balik daripada Pakistan cuti, so kami keluar 40 hari masa tu 96. Terus 96. Tahun 96 di Negeri Sembilan. Apabila aku pulang bercuti daripada pengajian di Pakistan, maka Daku telah mengikuti majlis pengajian beliau di Negeri Sembilan pada tahun 1996. Beliau telah menamatkan pengajiannya lebih awal daripadaku. Semoga Allah mencucuri beliau dengan rahmatnya, dan semoga Allah menempatkan beliau bersama dengan orang-orang yang saleh. Beliau meninggal pada 27 September 2016 di Guangzhou, China. Di Guangzhou. Dua orang yang saya masukkan dalam kitab ini. Satu, Badruddin Al-Munir, tu saya masukkan di dalam bab apa tak tahu dulu, yang mana beliau mati di Raudah. Badruddin Al-Munir, Badrul Munir, nama dia Badruddin pula, Badrul Munir. So Bad kita panggil dia Abang Bad, budak-budak panggil dia Abang Bad, saya panggil dia Bad. Banyak orang yakin Bad. Badrul Munir, dan beliau meninggal di Raudah, dan 27 September 2016. So kita dah 2021 dah, 5 tahun sudah perginya, dekat hampir 5 tahun dah. Ustaz Fadli Al-Yamani almarhum meninggalnya masih muda. Ya, lepas tu sekarang tempatnya digantikan oleh Ustaz Lutfi Al-Muharram. So saya jumpa pada masa tu yang menjadi pengarah Radio IKIM ialah tu pengarah Radio IKIM, sekarang orang lain kan pengarah Radio IKIM. Sebelum tu pengarah Radio IKIM ialah Doktor apa dah? Doktor Nick. Doktor Nick. Kita orang panggil Doktor Nick je. So bila Doktor Nick meninggal, bila hari yang meninggal Doktor Nick tu, Doktor Nick tunggu sekali. Kami kita tunggu sekali mayat jenazah Ustaz Fadli tu. Doktor Nick tu kita tunggu, Doktor Nick tunggu dengan dia pergi dengan van IKIM apa semua, nak tunggu sambut kepulangan Ustaz Fadli rahmatullah alaih. Ustaz Fadli bawa, so dia dah seminggu dah mayat dia, tapi dah masih seminggu dia tu. So dia sampai Seri Petaling dulu. Dia sampai Seri Petaling jam 2. Sampai Seri Petaling jam 2 pagi. So oleh kerana dia bertukar-tukar, dia nak semayang pukul 10 lah, anak dia pening kepala jugalah dalam pentadbiran tadi. So dia sampai pukul 10, 2 malam, 2 pagi dia sampai hari Sabtu. Betul belah malam tu malam markas. Dia sampai 2 pagi. So kami semayang jenazah untuk almarhum Ustaz Fadli Al-Yamani 2 pagi bersama pelajar, lebih kurang dalam 400-500 orang pelajar. Jenazah terus sampai, Ustaz masuk uruskan pada masa Ustaz masuk mudirkan masa tu, Ustaz masuk uruskan. So kita sampai di tempat kita jenazahkan betul-betul di bawah bangunan baru asrama sekarang. 2016 tadi, 2 bangunan baru asrama tadi. So kita semayang jenazah dia. Sebab lepas tu nak sampaikan jenazah tadi sebelum subuh sampai ke Kampung Baru. So Kampung Baru perjanjiannya pukul 10 pagi. Tapi dia kata tak, selepas subuh. So kita bincang dengan anak dia Muhammad, dia kata macam mana dah dijanjikan pukul 10 pagi. So 10 pagi lah untuk jenazah kedua di masjid, di tempat tu lah, di masjid Kampung Baru tadi, untuk jenazah Fadli Al-Yamani. Ya, Ustaz Fadli Al-Yamani, bagus orangnya, mantap fiqahnya, Masya Allah. Beliau belajar Pakistan, lepas tu beliau sambung di Yaman. Sebab tu dia bubuh nama Al-Yamani tu, dia sambung di Yaman. So dia balik Ustaz Fadli Al-Yamani.
So doa ni lah, yang doa ni saya telah nukilkannya. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahu akbar. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu insya-Allah. Semoga Allah SWT bagi taufik pada kita untuk kita amalkan dan kita sampaikanlah di Guangzhou. Itu 2 orang yang telah saya nukilkan sahabat saya di dalam kitab ni lah. Satu, Badrul Munir. Badrul Munir tu saya nakilkan di mana ya? Ada tuan-tuan ingat tak? Di video mana dulu saya telah nukilkan ini? Ustaz Fadli tak boleh lawan saya lah. Dia orang hebat. Saya ni kampung-kampung je. Orang kampung-kampung Ustaz Fadli mantap. Dalil dia, Masya Allah. Hebat orang dia. Saya ni kampung-kampung je. Okey je. Okey. Kita berjumpa lagi esok malam di dalam daurah kita insya-Allah. Jangan lupa siapa kena Haji Manan tu tolong kirimkan sampai salamkan pada dia. Saya kisahkan tentang Ustaz Fadli ni. Kisah dia Ustaz Fadli. Nanti saya hantar gambar ni, page ni ke Haji Manan. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzul quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahu akbar. Oh insya-Allah esok kita ada daurah yang ke berapa? 18 kita akan habiskan kitab Shaum kita, itu kitab haji, kitab puasa kita. InsyaAllah dalam 50-60 muka surat lagi saya rasa. So habislah dalam daurah ni. So daurah yang akan datang kita akan belajar jilid ke-6, iaitu kitab apa dia? Jilid ke-6 Kitabul Haji. Nak pergi haji dah kita. Memang nak pergi haji dah. Allah.